Okey, baiklah. Selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Jadi, untuk hari ini kita akan teruskan pelajaran pendidikan moral kita dengan melihat kepada topik penggayaan, iaitu saya bangga dengan sekolah. Okey. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi berkaitan dengan apa yang kita akan buat pada hari ini, suka untuk cikgu ingatkan bahawa tajuk-tajuk sebelum ni kamu boleh imbas kembali. Sebab apa? Kebanyakan apa yang cikgu sampaikan selepas ni adalah berkait dengan perkara-perkara yang cikgu sudah sampaikan pada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Okey, jadi baiklah. Untuk hari ini kita punya pembelajaran adalah lebih berkisar kepada membuat latihan. Okey, jadi kita lihat di hadapan ini ada beberapa situasi yang ditulis pada dalam kotak. Jadi cikgu nak kamu lihat pada setiap situasi, kamu nyatakan apa perkara yang perlu kamu lakukan supaya kejadian-kejadian ini dapat dielakkan. Apa tindakan kamu, dan melalui tindakan itu apa kamu lihat kepentingan yang kamu boleh dapat sekiranya kamu melakukan tindakan tersebut. Okey, tanpa membuang masa, untuk latihan ni cikgu akan bantu kamu dahulu. Kita bincang dahulu jawapan-jawapan untuk setiap soalan ni, kemudian nanti kamu pilih saja jawapan yang betul. Okey. Jadi kita lihat yang pertama. Situasi pertama, kita lihat contoh dia. Situasi pertama, murid menconteng meja. Okey. Situasi ini sering berlaku di sekolah. Kadang-kadang kamu datang kelas, kamu naik kelas, kamu tengok meja kawan kamu ke, meja kamu ke telah diconteng menggunakan pensel ataupun pen. Jadi, sebagai seorang ahli kelas atau seorang murid di sekolah tersebut, apa perasaan kamu apabila melihat meja kamu atau meja orang lain diconteng? Pasti kamu akan rasa sedikit kecewa dan marah. Sebab apa? Meja itu kamu akan gunakan untuk pelajaran kamu nanti, dan sedikit sebanyak akan mengganggu. Sekiranya contoh kamu letak tangan kamu, nanti terkena garisan-garisan meja tu, pen atau pensel pada meja tu, kamu tergosok, tercalik pada tangan kamu. Nanti tangan kamu kotor, kamu kena bagi tandas, kamu kena basuh pula. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apabila kamu melihat meja kamu telah diconteng, kamu sedikit sebanyak akan rasa marah. Sebab apa? Yang diconteng itu bukan harta kamu, itu adalah harta sekolah. Dan sekiranya contohlah, kamu tengah belajar, tiba-tiba cikgu nampak meja kamu berconteng, mungkin kamu akan disalahkan. Sebab apa? Meja yang kamu duduk adalah meja kamu, dan menimbulkan sedikit rasa tidak selesa lah untuk belajar. Sebab apa? Meja kamu kan, kamu sendiri nak satu keadaan pembelajaran yang bersih dan kemas. Ini kamu lihat sendiri meja kamu kotor, maka sedikit sebanyak akan mengganggu kamu untuk belajar. Okey. Jadi apa tindakan yang kita boleh lakukan untuk mengelakkan perkara ini? Okey. Sekiranya kamu nampak kawan kamu ataupun siapa-siapa yang melakukan menconteng meja pada di kelas, maka antara perkara yang kamu boleh lakukan ialah kamu menegur kawan kamu itu. Sekiranya dia tidak mahu mendengar, kamu boleh laporkan sahaja pada guru ataupun pengawas sekolah. Okey, dan pengawas sendiri akan pergi lapor kepada guru. Sedikit sebanyak kamu membantu mengelakkan lebih banyak meja untuk diconteng. Jadi nasihat cikgu untuk perkara ini, janganlah kamu merosakkan harta benda sekolah. Okey. Jadi berdasarkan kepentingan berdasarkan tindakan yang kamu lakukan, di sini cikgu dapat lihat kepentingan dia yang dekat ialah menjaga harta benda sekolah. Okay, sebab apa? Banyak harta benda sekolah yang kamu perlu jaga. Sebab apa?
kamu diberi pinjam semasa hadir di sekolah dan kamu perlu menjaga segala barang yang kamu pinjam dalam keadaan baik supaya apabila dalam keadaan baik, bila kamu sudah habis tahun tersebut, kamu pergi ke tahun seterusnya, maka murid yang naik ke tahun kamu dapat menggunakan peralatan dengan sebaik mungkin, dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang kemas, dalam keadaan yang elok. Kamu menjaga peralatan supaya orang lain dapat menggunakan peralatan dengan sebaiknya. Apabila sampai ke tahun yang seterusnya, itu tanggungjawab mereka untuk menjaga peralatan yang ada. Okey. Lihat pada situasi yang kedua. Sambutan Hari Guru di sekolah. Okey, sambutan Hari Guru di sekolah kita dah lama tidak lakukan sebab pandemik yang sedang berlangsung. Jadi sekiranya ada sambutan Hari Guru di sekolah, perkara yang kamu boleh lakukan ialah tindakan kamu ialah menyambut dengan contohnya menyediakan hadiah untuk guru-guru kamu. Okey. Situasi 2 cikgu tulis jawapan di sini. Situasi 2, tindakan dia ialah menyediakan hadiah untuk guru. Okey. Jadi apa kepentingan dia di sini ialah kita dapat lihat kepentingan kita dapat menunjukkan rasa sayang terhadap guru. Okey. Apabila kamu dah sediakan hadiah untuk cikgu-cikgu kamu, maka sedikit sebanyak kamu tunjukkan yang kamu sayang cikgu sekolah kamu, cikgu-cikgu yang sudah memberi ilmu kepada kamu dan memberi panduan untuk menjadi seorang murid yang berjaya. Walaupun kadang-kadang kamu rasa kamu tak suka cikgu tu, kamu boleh je sediakan hadiah yang kamu beri supaya sedikit sebanyak mungkin cikgu tu rasa, oh murid ni beri perhatian pada saya, pada cikgu tu, dan mungkin akan mengubah persepsi guru tu kepada kamu supaya jadi lebih mesra dengan kamu. Itu bergantung pada usaha kamu juga kadang-kadang. Okey, itu untuk situasi yang kedua. Okey, kita gerakkan sikit whiteboard ni. Okey, seterusnya kita lihat di sini situasi yang ketiga, guru mengangkat buku yang banyak. Okey, situasi yang ketiga, guru mengangkat buku yang banyak. Jadi dalam situasi ini apa yang kamu lakukan? Okey, sebagai seorang murid, apa yang kamu boleh buat ialah kamu menolong guru. Menolong guru mengangkat buku. Okey. Jadi apa kepentingan dia? Ialah menunjukkan sikap prihatin. Sikap prihatin ni ataupun kamu boleh panggil sebagai sikap ambil peduli terhadap orang lain. Sikap prihatin terhadap guru. Okey. Situasi ni banyaklah berlaku dekat sekolah. Sebab apa, sekolah kita adalah sekolah yang besar. Kadang-kadang cikgu tu masuk kelas, muridnya sampai 40. Buku kamu pun ada berbagai jenis buku. Kadang-kadang ada buku aktiviti, buku tulis dan sebagainya lah. Jadi kalau kamu nak tunjukkan
kamu nampak cikgu kamu sedang mengangkat buku yang banyak, pergi ke kelas, contohnya ke kelas tingkat 3 lah, tingkat yang kamu belajar, tingkat 4 ke apa kan. Okey. Jadi sebagai seorang murid, kalau kamu nak tunjukkan sikap prihatin kamu, kamu boleh bantu guru kamu dengan cakap, cikgu boleh saya tolong angkat, akan cikgu akan beri kamu tolong, dan dia sikit sebanyak kamu kurangkan beban yang dibawa oleh guru. Sebab apa? Guru ni kadang-kadang kelas dia masuk kelas kamu, dia turun balik, lepas tu dia pergi ke kelas tahun 2 ke sebagainya, dia pergi ke tempat lain dahulu ke untuk urusan sebagainya, baru dia naik ke kelas lain. Dia turun naik, kadang-kadang bukunya sampai 40 buah buku dibawa. Jadi beban tu kadang-kadang meletihkan guru. Sebagai seorang guru yang prihatin, mungkin kamu boleh tanya, cikgu nak bawa buku apa-apa tak abang ni? Kamu boleh pergi keluar, bantu cikgu kamu bawa buku dan sebagainya. Dan melalui tindakan kamu tu sikit sebanyak akan membantu kamu menunjukkan sikap perhatian terhadap guru kamu. Dan bila kamu menunjukkan sikap perhatian, kamu mungkin akan dapat perhatian yang baik ataupun tanggapan yang baik pada guru tersebut. Murid ni murid yang bagus, sedikit sebanyak akan menaikkan imej kamu sebagai seorang murid yang baik. Itu untuk situasi yang ketiga. Seterusnya, situasi yang keempat, kita lihat di sini ialah murid memecahkan pasu bunga. Situasi keempat, kamu nampak kawan kamu pecahkan pasu bunga, apa yang kamu nak buat? Adakah kamu nak diam dan bersubahat supaya tidak memaklumkan pada guru, ataupun kamu nak maklumkan pada guru? Okey, sebagai seorang murid yang bertanggungjawab, ialah kamu perlu lapor pada guru atau pengawas. Okey, apa kepentingan dia? Okey, dekat sini yang pertama kita boleh cakap juga ialah menjaga harta benda sekolah. Dan satu lagi kita boleh juga nyatakan bahawa kepentingan dia ialah supaya menjadi murid yang bertanggungjawab. Okey, sekiranya kamu melakukan kesalahan, kamu sepatutnya bertanggungjawab terhadap kesalahan yang kamu buat dan tidak lari daripada kesalahan. Sebab apa? Bila kamu lari daripada kesalahan, maka banyak masalah akan sampai kepada diri kamu dan menyebabkan banyak lagi lah masalah yang timbul. Jadi sebagai seorang murid bertanggungjawab, kiranya kamu sendiri yang lakukan, hendaklah kamu mengaku kesalahan kamu. Dan kiranya kamu dapat mengaku kesalahan, kita tak tahulah apa yang akan berlaku. Mungkin cikgu suruh ganti, tapi paling baik pun cikgu kata suruh kamu kemas sahaja serpihan-serpihan yang pecah tu. Okey. Dan kamu sendiri akan jadi rasa tenang dan rasa senang apabila kamu sedang mengaku kesalahan. Jadi kamu melakukan kesalahan, betul kamu lari, kamu diam, dan semua cikgu tanya, ada saksi pula. Nanti kamu sendiri akan susah hati dan benda ni akan jadi berpanjangan. Ya, seloknya kamu hanya perlu mengaku ataupun melaporkan perkara yang terjadi. Okey. Jadilah seorang murid yang bertanggungjawab. Okey. Dan kita pergi kepada situasi yang terakhir, iaitu situasi yang situasi yang kelima. Okey, kita lihat di sini situasi yang kelima, mewakili sekolah dalam acara sukan. Okey, situasi 5. Okey, tindakan kamu. Sekiranya kamu mewakili sekolah dalam acara sukan, ialah kamu perlu melakukan
acara dengan bersungguh-sungguh. Okey, dan juga kamu boleh meletakkan sasaran tempat pertama. Okey. Dan apa juga apa dia punya kepentingan? Kepentingan dia satulah. Kamu boleh menaikkan nama sekolah bila kamu menang. Naikkan nama kamu dan juga menaikkan nama sekolah. Okey. Contohlah kamu untuk sesi 5 ni kamu dipilih sebagai mewakili sekolah dalam acara lomba lari bagi contoh kan. Kamu murid yang pantas di sekolah. Jadi apa tindakan kamu apabila kamu sampai ke tempat pertandingan, kamu kenalah melakukan acara yang disertai dengan bersungguh-sungguh supaya kamu boleh mendapatkan tempat pertama. Okey, sebab apa? Apabila kamu dapat tempat pertama, yang pertama kamu sendiri akan bangga, dan yang kedua sekolah pun akan bangga. Kamu dapat pingat, sekolah pun dapat nama. Okey, sekolah dan kamu sendiri akan dapat ganjaran yang sama. Okey, jadi apabila kamu dipilih dalam mewakili sekolah dalam acara bola ke, acara berlari ke, kamu masuk dengan bercerita ke, kamu masuk dengan menyanyi ke, jadi kamu berlatih bersungguh-sungguh sampai ke pertandingan, kamu buat bersungguh-sungguh dan letakkan sasaran supaya kamu dapat tempat pertama. Usaha bersungguh-sungguh dan tunjukkan hasil yang kamu lakukan pada pertandingan tersebut. Dan sedikit sebanyak apabila kamu dapat pertama, nama kamu naik, sekolah kamu pun nama dia pun naik juga. Okey. Jadi berdasarkan kepada 5 situasi yang cikgu telah bincangkan tadi, cikgu harap selepas ini kamu boleh jawab latihan yang diberi dengan betul. Okey, cikgu akan beri latihan sebentar lagi bentuk macam ni juga. Cikgu nak kamu isi semula apa yang cikgu bincangkan dan letakkan pada tempat yang betul. Jadi setakat itu sahaja apa yang cikgu ingin sampaikan pada hari ini. Moga-moga apa yang cikgu sampaikan dapat kamu faham dan dapat diterjemahkan dalam latihan, dapat betul semua. Itu adalah yang terbaik. Jadi jawab latihan diberi dan siap nanti boleh hantar screenshot pada cikgu semak. Okey, jadi setakat itu sahaja. Kita jumpa pada hari esok pula dengan pelajaran yang seterusnya. Okey, jadi sekian sahaja. Bye.